Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kita tajuk solat Jumaat Yang lepas Ustazah pakai slide kan. Yang hari ni Ustazah pakai PDF je Last hari tu kita dah belajar rukhsah solat Jumaat. Siapa yang dibenarkan untuk tidak pergi ke solat Jumaat, antaranya orang sakit, kalau terlalu dahaga atau terlalu lapar, lagi ketika hujan terlalu lebat, orang yang bermusafir, ketika cuaca terlalu panas atau sejuk. Itu antara rukhsah solat Jumaat. Jadi kalau ada ciri-ciri yang 4 ni, orang tu dibenarkan untuk tidak solat Jumaat. Okey, kita sambung kepada hikmah solat Jumaat. Hari ni kita habiskan syllabus kita habiskan tajuk solat Jumaat ni. Lepas tu kita siapkan aktiviti je lah. Okey, bismillah. Hikmah solat Jumaat antaranya lambang perpaduan umat Islam. Betul lah. Solat Jumaat umat Islam wajib semua kan, yang lelaki. Jadi berkumpul, umat Islam berkumpul pada hari Jumaat, pada solat Jumaat. Itu melambangkan perpaduan umat Islam. Nombor 2, dapat mendengar nasihat dan peringatan daripada isi khutbah. Khutbah tu dapat sesuatu lah, dapat manfaat daripada khutbah. Khutbah, dalam khutbah ada nasihat, ada ayat Al-Quran dan macam-macam lagi. Mengukuhkan persaudaraan umat Islam, membuktikan ketaatan kepada Allah. Solat Jumaat adalah wajib bagi lelaki yang Islam, lelaki Muslim. Jadi bila kita buat, membuktikan kita ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dapat bertukar-tukar fikiran antara satu sama lain. Bila kita dah berkumpul, solat Jumaat ni kan semua wajib yang lelaki. Jadi bila berkumpul, kita dapat bertukar-tukar cadangan, bercerita benda-benda yang berfaedah. Dan yang terakhir, dapat mengetahui dan mengambil berat peristiwa yang berlaku di dalam masyarakat. Betul tak? Bila kita dah jumpa ramai-ramai, kita dah jumpa orang-orang kampung, kita akan tahu isu-isu semasa, apa yang terjadi pada kampung. Bukan gosip bukan gosip. Maksudnya kalau ada orang susah ke, kita dapat info daripada masyarakat. Boleh tolong orang susah. Okey, ini adalah hikmah kita dah belajar. Ini perkara yang mengharuskan untuk tidak solat Jumaat kita dah belajar juga. Okey, kita nak masuk khutbah. Khutbah solat Jumaat. Okey, khutbah solat Jumaat yang pertama adalah, maksud dia ucapan yang wajib disampaikan sebelum solat Jumaat dan mengandungi puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi serta nasihat dan pengajaran kepada para jemaah. Jadi khutbah Jumaat ni adalah ucapan yang wajib wajib khutbah Jumaat ni. Pada solat Jumaat, khutbah Jumaat ni wajib, yang disampaikan sebelum solat Jumaat. Khutbah Jumaat sebelum solat Jumaat. Kalau khutbah raya, selepas solat. Yang mengandungi puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi serta nasihat dan pengajaran kepada para jemaah. Okey, macam ceramah lah, tapi khutbah Jumaat ni dibuat pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Dia macam ceramah lah. Ada puji-pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Salawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu dengar kan dalam khutbah macam tu. Itulah khutbah. Okey, hukum khutbah ialah wajib. Khutbah Jumaat adalah wajib, wajib. Isi khutbah hendaklah meliputi puji-pujian kepada Allah, selawat ke atas Nabi, mengucap syahadah, kemudian berwasiat supaya bertakwa. Supaya bertakwa ni macam mana? Yang ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah selalu dengar kan dalam khutbah awal-awal tu mesti dia cakap gitu. Ittaqullah, selalu macam tu kan. Itulah dia kata berwasiat supaya bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Pengajaran yang baik untuk kehidupan kaum muslimin. Ini adalah isi kandungan khutbah lah. Nasihat-nasihat, membaca ayat Al-Quran dan berdoa untuk keselamatan umat Islam di dunia dan akhirat. Okey, baru-baru ni Ustazah kan pindah rumah, Ustazah pindah bilik.
Ustazah sekarang tinggal dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Jadi hari tu Jumaat, Ustazah dengar lah khutbah dia. Jelas jelas jugalah dengar. Dia cakap pasal dalam khutbah tu, macam biasalah awal-awal dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan puji-puji Allah dan salawat kat atas Nabi. Dan dia akan kata ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu supaya bertakwa. Dia macam-macam tak semesti ayat tu, tak semestinya ayat yang Ustazah bagi tahu ni. Tapi yang kebiasaan kita dengar macam tu lah. Yang baru-baru ni khutbah kat masjid yang dekat dengan rumah Ustazah ni, khutbah pasal kaum transgender. Maksudnya orang lelaki pondat, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Itu adalah isi kandungan khutbah yang Jumaat lalu kan Ustazah dengar. Jadi itulah antara pengajaran dan tauladan dan nasihat kepada muslimin. Membaca ayat Al-Quran dan berdoa untuk keselamatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Itu dia akhir khutbah lah. Khatib hendaklah menggunakan suara yang lantang, jelas, fasih serta dapat didengari oleh para jemaah. Okey, macam sekarang dah ada mic kan, dah ada mikrofon. Jadi suara tu kena jelas dan kena lancar bacaan khutbah tu. Okey. Tapi kat sini senang sebab bukan kat sini, maksudnya kat Malaysia senang. Kita dah ada teks khutbah kan. Kita boleh baca je. Jadi macam dulu khutbah bukan pakai teks. Dulu khutbah memang macam ceramah lah, ceramah. Okey, para jemaah hendaklah diam apabila khutbah telah dimulakan, maka dilarang bercakap-cakap berdasarkan hadis berikut. Semasa khutbah tidak dibenarkan untuk bercakap. Okey. Kita tengok hadis dia. Sesungguhnya Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada kawan kamu diam sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguhnya telah sia-sialah kamu solat kamu itu. Tengok, ni bukan orang, maksudnya kat sini bukan kita tahu yang bercakap, kita suruh orang diam. Contoh, tengah khutbah contohlah ustazah lelaki ustazah pergi solat Jumaat, tengah khutbah ustazah nampak Qaf bercakap ke kan, Ustazah kata Qaf diam. Ustazah kata diamlah Qaf. Cakap gitu pun Rasulullah kata apa? Sia-sialah solat Jumaat itu. Solat Jumaat Ustazah sia-sia walaupun Ustazah suruh Qaf diam. Jadi kat situ kena pandai-pandai jaga mulut masing-masing. Tidak dibenarkan bercakap ketika khutbah. Kenapa nak bercakap masa khutbah? Dengarlah khutbah kan. Ini ada hadis yang tidak membenarkan bercakap semasa khutbah. Okey, rukun khutbah ada 5. Yang pertama, memuji dengan nama Allah. Ni. Memuji dengan nama Allah dengan baca Alhamdulillah atau Hamdanillah. Ini biasalah yang kita selalu dengar. Bersalawat ke atas Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berpesan-pesan kepada para jemaah supaya bertakwa kepada Allah. Ini yang Rasulullah katakan tadi, ittaqullah, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca ayat Al-Quran di dalam satu daripada 2 khutbah. Khutbah Jumaat kan ada 2. Dia yang pertama, lepas tu dia berhenti sekejap, lepas tu khutbah yang kedua. Salah satu khutbah tu wajib baca ayat Al-Quran. Salah satu daripada khutbah. Membaca doa bagi orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Okey, ni untuk khutbah yang kedua. Sebelum tutup lah, sebelum habis khutbah, baca doa sekurangnya macam ni, Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat. Ni biasalah kita dengar. Jadi 5 perkara ni ada 5 perkara wajib dalam khutbah sebab dia rukun khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat kena ada 5 benda ni, 5 perkara ni. Yang pertama, pujian kepada Allah, berselawat kepada Nabi, berpesan supaya bertakwa, ittaqullah, dan membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan membaca doa kepada orang mukmin pada khutbah yang kedua. Itu adalah perkara wajib dalam solat Jumaat. Okey, untuk hari ni itu saja. Ustazah sebenarnya nak buat latihan, tapi Ustazah nampak macam masa tak cukup je. Ustazah dah siap dah latihannya. Ustazah nak buat yang ni. Kalau Ustazah suruh buat sendiri boleh tak? Tak apalah, kita buat sama-sama je nanti. Okey? Okey, untuk hari ni itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.